ke apa, terus-terus marah. Saya pun takutlah. Bila kena marah lah baru takut. Saya pun takut. Saya kata okey, minta maaf sangat Umi, memang 3-4 hari sibuk sikit. Malam esok saya pergi mengaji. Sambung tak bunting. Itu yang 3 bulan tu boleh dah naik Al-Quran, dah boleh baca Quran. Setahun dah khatam Quran. Bukan tutup Quran, kita cuba hafal Quran. Ya, sebab masuk Islam pun dah lewat, dah umur 28 tahun. Banyak nak hafal. Tuan-tuan semua tengok muka semua Al-Hafiz belakang. Ya, saya dulu hafal Al-Hafiz Hindu. Ya, kena lupa hak yang lama, nak hafal Quran dalam usaha begitu, insya-Allah. Doakanlah. Ya, dan saya nak bagi tahu, ya, kenapa harus berlaku macam tu. Ya, sampai pada peringkat saya marah dengan Tuhan. Dan bila saya dah mula berjinak belajar Al-Quran, baca makna-makna Quran, baca tafsir Quran, saya jumpa satu ayat dalam Al-Quran. Bila saya jumpa satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Allah sebut, Allah kata apa? Allah berfirman, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah kata, kamulah sebaik-baik umat yang aku hantarkan kepada manusia. Allah kata, siapa? Kita yang nama dia orang Islam, yang orang beriman. Allah kata apa? Khairul ummah. Bila sahabat-sahabat, bila Nabi bacakan ayat ini, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, sahabat-sahabat menangis. Sahabat kata, ya Allah, ya Rasulullah, dulu beberapa tahun dulu kita orang yang paling hafrah atas muka bumi. Tapi bila kita dapat Islam, Allah muliakan kita. Lepas tu Allah muliakan kita lagi. Allah kata kita ni khairul ummah. Sahabat-sahabat menangis. Kita semua tak tahulah kot, terasa sama ke tidak. Bila Allah kata kita, ya, manusia yang paling, insan yang paling mulia atas muka bumi. Selepas Allah kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik ciptaan aku, kejadian aku adalah manusia. Aku ciptakan manusia. Dalam ramai-ramai manusia ini Allah kata apa? Manusia yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah kata, kita umat Nabi sebagai apa? Khairul ummah. Ya, khairul ummah, sebaik-baik ummah di atas muka bumi yang Allah hantarkan kepada manusia untuk kerja apa? Ya, ta'muruna bil ma'ruf. Untuk kerja kita pergi kepada manusia, baik yang beragama Islam atau bukan beragama Islam, ajak mereka, tarik mereka, seru mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ma'ruf yang besar? Ma'ruf yang akbar adalah mengesahkan Allah. Adakah sesuatu yang lebih ma'ruf, yang lebih besar ma'ruf daripada yang itu? Ma'ruf yang lebih besar daripada itu? Ya, kerja kita pergi seru manusia mengesahkan Allah, wa tanhauna 'anil munkar. Dan kita cegah manusia melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat bagi tahu, apakah itu kemungkaran yang paling besar yang wujud atas muka bumi? Ya, kemungkaran yang paling besar itu adalah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ajak manusia mengesahkan Allah, kita cegah manusia sama ada Islam bukan Islam daripada melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'minuna billah. Ini definisi, ya, orang yang beriman kepada Allah. Yang disebut sebagai khairul ummah. Ya, bila saya baca ayat itu, Allah, saya menangis. Menangis pasal apa? Menyesal. Menyesal pasal apa? Dulu saya dah kotok Tuhan. Saya kata Tuhan maha tak adil. Dululah. Sebelum masuk Islam dulu. Tapi bila baca ayat itu, baru saya tahu, Allah Subhanallah. Rupa-rupanya Allah sahaja buat separuh orang Islam, separuh lagi yang bukan Islam, supaya kita yang Islam ini pergi kepada mereka yang bukan beragama Islam, kita ajak mereka kepada agama Islam. Cantik Allah buat. Kalau tengok sejarah kita, macam mana kita jadi umat Islam? Nabi mana datang Islamkan kita? Sahabat mana datang Islamkan kita? Nah, kalau kita kaji balik sejarah kita, satu masa dulu, ya, satu masa dulu negara kita, umat Melayu di negara kita, di Nusantara ini, ya, hampir kesemuanya menganut agama Hindu. Percaya kan? Percaya. Suka tak suka, memang kita tahu. Apa bukti? Tengok, kita pernah dijajah oleh kerajaan Hindu Majapahit, kita pernah dijajah oleh kerajaan Hindu Sriwijaya, macam-macam lagi. Dan sebelum itu di negara utara Tanah Melayu, negara utara Tanah Melayu kita pernah, Tanah Melayu pernah dijajah oleh Maharaja Chola, Maharaja Chola daripada Raja Chola daripada India. Apa bukti? Kan lembah bujang di negeri Kedah, ada istana Raja Chola, ada bekas tapak kuil yang dibina oleh Raja Chola. Orang di Kedah. Kedah pula disebut sebagai, dalam bahasa dalam kitab-kitab Hindu ada satu nama disebut Kedah Ram. Kedah Ram. Bahasa orang-orang Hindu, yang Melayu lah, orang Melayu Hindu di Kedah sembah Tuhan Rama. Disebut sebagai Kedah Ram atau negeri yang bertuhankan Raja Tuhan Rama. Yes. Ada bukti-bukti sejarah.
Kemudian siapa datang kepada kita? Bukan Nabi datang kepada kita, bukan sahabat. Yang datang kepada kita mengikut sejarah tanah Melayu, mula-mula sekali sampai kepada kita satu manusia, nama dia Cheng Ho. Pernah dengar nama Cheng Ho? Laksamana Cheng Ho. Dia datang ke mana? Laksamana Cheng Ho pada tahun 1409 daripada negara China. Maharaja Ming mengutuskan 9 delegasi untuk pergi ke luar negeri untuk berdakwah. Yang datang ke Melaka adalah Laksamana Cheng Ho. Cheng Ho kan Cina? Memang Cina, tapi dia beragama Islam. Nama sebenarnya Laksamana Muhammad Mustafa Cheng Ho. Kita ni kena kelentong dengan penjajah dulu, sebab kita pakai sejarah pengkelentong, sejarah yang dikarang oleh orang-orang British, dan sebab itu perlembagan negara kita pun dibuat oleh orang-orang British. Kita ambil hak orang kafir punya. Sebab itu banyak macam-macam masalah Allah uji kita lagu ni. Dan sampai pada sejarah bila 1409 Laksamana Cheng Ho, Laksamana Muhammad Mustafa Cheng Ho datang ke Melaka. Melaka waktu itu diperintah oleh Raja Melaka yang bernama Parameswara. Siapa Parameswara? Saya pernah bergaduh dengan pensyarah saya di universiti dulu. Saya kata Parameswara itu orang India, saya kata. Pensyarah saya pun lukis betul. Dia kata India, Sri Lanka, ini Bangladesh, ini Burma, ini Thailand, ini Tanah Melayu, ini Sumatera. Dia kata Parameswara ni berasal dari mana? Saya kata Parameswara berasal dari Palembang. Palembang ni India ke Kepulauan Melayu? Kepulauan Melayu. Jadi Parameswara tu orang Melayu yang beragama Hindu. Dia datang ke Melaka menjadi Sultan Melaka yang pertama. Dan pada tahun apabila datang Laksamana Cheng Ho ke Melaka, adat kita bertandang ke negara orang. Sahabat ni yang pergi kepada negeri Cina tu siapa? Sa'ad Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi utuskan Sa'ad pergi ke negeri Cina untuk berdakwah kepada orang-orang Cina. Sebab itu kita tengok makam Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu masih lagi di negeri Cina. Daripada itulah datangnya Laksamana Cheng Ho beberapa tahun kemudian, beberapa ratus tahun kemudian lahirnya Cheng Ho. Dia belajar daripada tok moyang dia, belajar daripada sahabat-sahabat Nabi. Jadi dia tahu tentang adab-adab dalam Islam. Bila bertandang ke Melaka, bertandang ke negara orang, pergilah jumpa dengan ketua masyarakat di situ. Ketua di Melaka pada waktu itu Sultan. Dia pun pergi berjumpa dengan Sultan, berdakwah kepada Sultan. 2 tahun kemudian, pada tahun 1411, Sultan Parameswara memeluk agama Islam dan tukar nama dia jadi Sultan Iskandar Shah. Betul ke tak betul? Betul. Ini sejarah. Apabila raja mengambil Islam, berbondong-bondong rakyat memeluk agama Islam. Biasalah bila pemimpin ambil Islam, rakyat pun ambil Islam. Ini sunnatullah. Allah buat begitu. Bila kita ibu bapa sebagai pemimpin dalam keluarga pegang kuat kepada Islam, anak-anak kita pegang kuat kepada Islam. Itu sunnatullah. Guru pegang kuat kepada agama Islam, anak murid pegang kuat kepada agama Islam. Ini sunnatullah Allah buat. Kalau kita ambil sambil dewa, itu yang Melayu dia sebut. Bapa kencing berdiri, anak kencing berlari. Sebab tu. Sebab beginilah permulaan kepada pengislaman di tanah Melayu. Berkembangnya Islam, kemudian datang pedagang-pedagang India Muslim yang datang berdagang dan berdakwah, kemudian maju utara tanah Melayu orang masuk Islam, kemudian datanglah pendakwah pada timur tengah sampai ke Pasar, sampai ke Aceh, daripada situ mereka sampai ke tanah Melayu. Akhir kalam ibu bapa kita, tok moyang kita semua bijak, mereka memeluk agama Islam. Kecuali yang lari masuk hutan masih lagi kekal sebagai orang asli. Kita syukur alhamdulillah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, kita banyak terhutang budi kepada orang Cina dan orang India. Banyak terhutang budi. Sebab itu saya selalu cerita bagaimana saya cerita. Kemudian Allah putarkan sedikit sejarah pada awal abad ke-18. Penjajah British pada waktu itu membawa masuk ramai orang-orang India ke tanah Melayu untuk bekerja di sektor-sektor peladangan, buat jalan raya, jalan kereta api dan sebagainya. Waktu yang sama, ramai orang-orang Cina berbondong-bondong datang ke tanah Melayu untuk bekerja di sektor perlombongan, berniaga, pertanian dan sebagainya. Tapi kali ini, orang Cina dan orang India yang datang ke tanah Melayu, mereka yang bukan beragama Islam. Kenapa Allah buat macam tu? Pada waktu kita semua belum lagi Islam, kita semua kafir, Allah hantarkan orang daripada India, orang daripada Cina, datang Islamkan kita. Lepas kita semua sudah memeluk agama Islam, Allah hantarkan puak-puak yang sama kepada kita, tapi kali ini mereka yang datang, mereka yang bukan beragama Islam. Kenapa Allah buat macam tak ada kerja lain tak?